Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Sabri Maman. Baik, sudah berapa lama selama ini saya telah menghabiskan RM1 masa saya dengan mengamalkan berbagai jenis minuman dalam kehidupan seharian saya. Yang mana saya tidak tahu pun apakah itu memberi kebaikan kesihatan kepada saya ataupun sebaliknya. Terdapat ramai orang yang terkenal di luar sana seperti Kevin Hart, Barack Obama, Donald Trump, Mariah Carey dan Bill Gates dan ramai lagi yang mengamalkan sejenis air yang sangat istimewa yang dihasilkan oleh sejenis mesin dipanggil Kangen Water yang diperbuat oleh syarikat energi daripada Jepun. Baik, saya akan tunjukkan kebaikan yang terdapat pada Kangen Water ini yang saya akan perkenalkan 3 ciri air yang sangat bagus pada mesin air ini. Yang pertama, ciri antioksida, yang kedua, alkali, dan yang ketiga, mikrokluster. Saya mulakan dengan ciri yang pertama, antioksida. Ramai bertanya kepada saya, adakah kita boleh menghentikan penuaan? Tidak. Kita tidak boleh menghentikan penuaan, akan tetapi kita boleh mempercepatkan ataupun memperlahankan penuaan. Bergantung kepada gaya pemakanan kehidupan seharian kita. Ada pemakanan yang bersifat antioksida, antaranya buah-buahan, sayur-sayuran dan ada juga yang bersifat oksidas. Banyak antaranya nasi goreng, mi goreng, nasi lemak dan berbagai lagi. Ini akan mempengaruhi kesihatan pada tubuh badan kita. Baik, di sini saya terdapat di depan ini beberapa jenis air. Yang pertama, air RO dan yang kedua, air Kangen Water. Kita akan tengok apakah kedua jenis air ini mengandungi sifat antioksida ataupun sebaliknya. Okey, ini air RO. Okey, yang kedua Kangen Water. Untuk menguji tahap antioksida, kita menggunakan iodin kerana dia bersifat oksidasi tinggi. Ini air RO, manakala yang ini air Kangen Water. Baik. Kita kacau dia. Ini air RO dan yang kedua Kangen Water. Cuba lihat perbezaan antara kedua jenis air ini. Ini yang mengandungi oksidas, dia sudah teroksida, manakala yang ini adalah bersifat antioksida. Cuba tengok lebih dekat. Yang tadi air RO, bila kita letak iodine, dia menjadi lebih kuning. Manakala bila kita letak di dalam Kangen Water, dia masih lagi tidak kuning. Kerana antioksida yang terkandung di dalam air Kangen Water yang telah menjadikan dia seperti ini. Baik, inilah yang mempengaruhi kehidupan kita. Kita boleh lihat orang yang sama usia dia, tetapi kita boleh lihat yang seorang kelihatan lebih tua dan yang seorang lagi kelihatan lebih muda. Baik, walaupun usia mereka adalah sama, ini kerana bergantung kepada gaya pemakanan minuman harian mereka. Oleh itulah, kalau kita mengamalkan ciri yang bersifat antioksida tadi, inilah yang bagus yang kita sebutkan di awal tadi, kita boleh memperlahankan penuaan dengan mengamalkan pemakanan yang bersifat antioksida. Kita boleh amalkan buah-buahan, sayur-sayuran. Dalam masa yang sama, kita boleh mengamalkan minuman yang bersifat antioksida. Ataupun sebaliknya begitulah, kalau yang mengamalkan air yang sebegini rupa, inilah yang boleh mempercepatkan proses penuaan kita. Ciri yang kedua yang terdapat pada Kangen Water adalah alkali berion. Di luar sana, terdapat makanan dan minuman yang bersifat asidik dan juga sebaliknya. Kalau kita sering mengamalkan makanan dan minuman yang bersifat asidik, sudah pastilah memberikan kemudaratan pada badan kita dan begitu jugalah kalau kita mengamalkan pemakanan dan minuman yang bersifat alkali akan memberikan manfaat pada badan kita. Kita boleh tengok pada carta. Carta boleh menunjukkan yang bersifat asidik akan memberi mudarat, yang bersifat alkali yang akan memberikan manfaat kesihatan pada badan kita. Harian kita banyak makan benda yang bersifat bergoreng, yang dibakar, dan banyak lagi lah pemakanan yang bersifat asidik. Bagaimana kita nak counter balik untuk manfaat kesihatan badan kita. Baik, untuk menunjukkan perkara tersebut, di sini terdapat beberapa contoh sampel air minuman harian kita. Kita akan tengok tahap alkali yang terdapat pada beberapa jenis air. Okey, yang pertama, air pipe. Yang kedua, air RO.
Yang ketiga, air isotonik. Dan yang terakhir adalah Kangen water. Okey. Untuk melihat tahap pH air, saya guna liquid pH tester. Okey, yang pertama air pipe, yang kedua air RO, dan yang ketiga air isotonik, dan yang keempat air Kangen water. Okey, kita kacau sedikit bagi supaya lebih jelas. Okey, yang ini air isotonik dan yang terakhir Kangen water. Inilah perbezaan dia. Ini yang bersifat neutral dan pergi pada acidic sedikit, yang mana ini adalah acidic dan ini juga adalah acidic. Kita boleh tengok pada carta ya. Dan ini adalah bersifat alkali. Okey, kalau kita sering mengamalkan minuman acidic seperti ini, inilah yang memberi kesan buruk kepada badan kita. Kita tak minum sehari dua. Kalau kita sering minum setiap hari, kesan buruk sangat tidak baik pada badan kita. Sebaliknya, kalau kita sering mengamalkan minuman seperti ini, yang mana setiap hari kita sering makan makanan yang bersifat acidic, dan kalau kita minum dengan air alkali seperti ini, inilah yang memberi manfaat kepada badan kita. Ciri yang ketiga yang terdapat pada Kangen water adalah microclustering, iaitulah kelompok molekul yang kecil. Kelompok molekul yang kecil inilah yang membantu penyerapan kepada badan kita. Seperti kalau saya minum Kangen water ini, kerana kelompok molekulnya kecil, ia boleh membantu penyerapan pada badan dan saya boleh minum dengan kuantiti yang banyak berbanding air biasa, kelompok molekul yang besar, jadi tak sama macam saya minum air Kangen. Atlet suka minum air macam ni kerana kelompok molekulnya yang kecil. Sekarang saya ingin tunjukkan perbezaan antara dua jenis air RO dan juga Kangen water, bagaimana air ini mampu menyerap ke dalam teh. Selalunya kalau kita buat teh kan kita kena rebus air. Sekarang kita buat teh tanpa kita rebus. Okey, ada dua jenis air di sini, air RO dan juga Kangen water. Okey, kita letakkan air RO. Dan yang kedua, kita letakkan Kangen water. Kita letak sama banyak ya. Okey. Kita cuba kacau dia. Kita tengok perbezaan. Ini air Kangen water dan yang sebelah sini adalah air RO. Kita boleh lihat dengan jelas perbezaan yang sangat ketara penyerapan air ini ke dalam serbuk teh tersebut. Ini dia. Kangen water dan mana ini air RO. Okey, ini penyerapan dia lebih tinggi. Inilah kelebihan kalau kita minum air yang ada kelompok molekul kecil. Okey. Dan saya boleh tunjukkan di sini, kita cuba ambil ekstrak air ini. Ekstrak daun teh. Okey. Ekstrak daun teh. Okey, kita letak ini satu. Dan kita letak satu lagi. Okey, sebab selalunya kita ada amalkan suplemen ya. Kalau suplemen ni macam-macam lah, vitamin C, vitamin B dan banyak lagi bentuk-bentuk suplemen. Okey, dalam keadaan yang kita letak ekstrak macam ni tadi kan, kita letak ekstrak, kita cuba minum air biasa suplemen kita tersebut. Okey, ini minuman biasa, air RO, dan manakala yang ini kita minum dengan Kangen water, kita lihat bagaimana penyerapan kepada ekstrak ini. Dia akan enhancekan lagi. Dia akan menyebarkan lagi ke dalam tubuh badan kita zat-zat vitamin yang terdapat pada suplemen yang kita amalkan setiap hari. Inilah dia kelebihan yang terdapat pada Kangen water. 3 ciri yang sebutkan tadi. Pertama apa? Pertama antioksida, yang kedua alkali yang berion, dan yang ketiga adalah molekul halus yang akan membantu mengalirkan ke dalam tubuh kita, mengalirkan oksigen dan memberikan tenaga yang lebih baik kepada kesihatan kepada badan kita untuk kita jalani kehidupan seharian kita setiap hari. Nanti dulu. Selain 3 ciri yang saya ceritakan tadi, Kangen water juga boleh menghasilkan beberapa jenis air yang berbeza. Di sini kalau kita lihat pada mesin, nanti boleh tengok pada carta, ada pH 9.5 alkali, 9.0 alkali, 8.5 alkali, dan juga ada pH neutral 7.0 dan ada pH beauty 5.0, ada pH 2.5 untuk strong acidic dan juga ada pH 11.5. Okey, saya nak tunjukkan di sini demonstrasi yang sangat bagus, iaitulah demonstrasi pH 11.5. Apa fungsi dia?
Fungsi dia adalah antaranya untuk kita membersihkan sayur-sayuran di rumah kita. Okey, di sini kita tunjukkan demo dengan menggunakan minyak bijan. Minyak. Okey, kerana minyak ni, kenapa kita gunakan minyak? Kerana di dalam sayur-sayuran kita sebenarnya terdapat bahan minyak untuk melindungi pestisida kalau kita menyiram tanam-tanaman. Okey. Kita tunjukkan di sini. Ini kita menggunakan minyak bijan, dan selalunya kalau kita campurkan dengan air minyak ni, apa akan berlaku? Kata orang tua, orang lama-lama, tidak akan bercampur minyak dan air. Okey, kita tengok. Ini air biasa, air RO. Dan apa berlaku pada minyak tersebut? Minyak ni dia tak luntur. Okey, dia tak luntur. Dia masih lagi berkumpul di situ. Dan sebaliknya, kalau kita guna pH 11.5 yang dihasilkan oleh mesin Kangen Water ini dia minyak. Dan kita campurkan 11.5, tengok apa yang berlaku. Dia menghancurkan kepejalan minyak ini, dan inilah fungsi dia yang untuk tujuan kita bersihkan sayur-sayuran, untuk kita leraikan racun serangga yang terdapat pada sayur-sayuran. Kerana kita tahu sayur-sayuran yang hari ini yang ada di pasaran adalah ditanam secara komersial besar-besaran. Maka sudah pastilah bagi melindungi sayur-sayuran, maka perlu menggunakan semburan racun serangga untuk melindungi daripada apa jua serangan serangga pada sayur-sayuran tersebut. Cuma tinggallah tanggungjawab kepada kita untuk kita menjaga kesihatan yang lebih baik. Nah, ini dia ada pilihan yang sangat bagus. Kita tidak rugi kerana selain untuk kita minum harian kita, selain itu kita boleh guna untuk bersih sayur-sayuran. Dan ada lagi pH lain yang saya tunjukkan tadi, iaitulah untuk beauty, pH 540, dan ada pH 2.5 untuk tujuan matikan kuman. Okey, itu saja yang saya boleh tunjukkan, dan moga-moga sahabat-sahabat sekalian boleh membuat pilihan yang baik untuk kelangsungan kesihatan keluarga anda, sahabat-sahabat anda, dan boleh jadi untuk mak dan ayah anda menjadi lebih segar dan bertenaga dengan mengamalkan Kangen Water. Sekian, terima kasih.